Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada semua para pelajar yang berada bersama-sama di dalam Google Meet ini, dan kita ucapkan selamat datang kepada Puan Faridah yang akan memberikan taklimat pada pagi ini insya-Allah. Taklimat pagi ini adalah berkaitan dengan tajaan khas kuis TKK. Jika anda masih ingat, semasa pengiklanan tentang program asasi, kita ada memaklumkan bahawa pusat matrikulasi atau kuis menawarkan pengajian secara percuma. Jadi pengajian secara percuma, tetapi kita akan ketahui dengan lebih lanjut lagi melalui taklimat ini insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada penceramah untuk menyampaikan taklimat. Jadi dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT, walaupun tak dapat berjumpa secara face to face, kita semua dapat berjumpa secara maya. Saya difahamkan taklimat yang akan saya bagi pada hari ini adalah khusus untuk pelajar semester 1, sesi 2 tahun 2020-2021. So difahamkan juga jumlah pelajar adalah sampai hampir 39 orang. So setakat sekarang ni yang dah join saya tengok hampir 28 orang. Mungkin akan ada yang join lagi. Saya pindahkan sedikit berkaitan seksyen saya lah. Terlebih dahulu nama saya Puan Faridah binti Sabli, mewakili Ketua Seksyen Kewangan, Tajaan dan Kebajikan Pusat Hal Ehwal Mahasiswa. Saya akan bagi taklimat ataupun lebih kepada sharing lah maklumat berkaitan tajaan khas kuis. Nama short form dia is TKK, tabung khas kuis yang akan dia penajaan khusus untuk pelajar matrikulasi semester 1. Okey. So dekat sini saya rasa semua boleh nampak slide yang saya share. Nampak kan? Okey. So saya teruskan untuk nampak. Okey, alright. Saya teruskan dengan saya punya taklimat So saya mulakan dengan sedikit dengan pengenalan Pusat Hal Ehwal Mahasiswa, short form dia is PHAM. So fungsi bahagian iaitu menawarkan perkhidmatan pelanggan yang berteraskan moto PHAM Mesra Selalu. PHAM ini dia menguruskan kebajikan, penajaan, disiplin, aktiviti, kokurikulum dan pembinaan sahsiah pelajar dari dalam dan luar negara. Yang ketiga, menjana dan menyusun strategi untuk meningkatkan mutu pencapaian pelajar dalam bidang akademik, sahsiah dan kejayaan. So dalam PHAM ni kita ada 4 seksyen utama. Yang pertama, seksyen kewangan, tajaan dan kebajikan. Dan kebajikan seksyen saya lah. Okey, yang kedua kita ada seksyen tarbiyah, kaunseling dan kerjaya. Yang ketiga, seksyen aktiviti, sukan dan kokurikulum. Dan yang terakhir kita ada seksyen kediaman, penyeliaan dan disiplin. So sebab student baru mungkin tak tahu PHAM dia dekat mana, sebab kuis pun saya tak pasti mungkin tak masuk lagi kan. So PHAM ni dia berada di pusat pentadbiran ground floor di bangunan pentadbiran Pusat Ehwal Mahasiswa. Kalau PHAM ni ada 2 bahagian. PHAM 1 dan PHAM 2, dia ada 2 wing lah. So kami di PHAM 1. Okey, so secara khususnya kalau seksyen saya dia menguruskan tajaan dan kebajikan pelajar. So saya teruskan dengan kalau disebut seksyen saya, seksyen tajaan. So of course saya punya penerangan more untuk tajaan pelajar dan juga apa yang kita cover, kuis cover untuk kebajikan pelajar. So kalau tengok di slide yang seterusnya iaitu senarai penaja yang saya berkatakan berada di kuis lah. Okey, untuk yang pertama, kalau di kuis kita ada pelbagai peringkat pengajian. So yang pertama peringkat matrik, peringkat diploma dan ISM, ijazah sarjana muda, dan kita ada peringkat pasca. So bila peringkat matrikulasi ni kita ada satu tajaan disebut TKK, tajaan khas kuis, di mana semua pelajar semester 1
boleh mengambil tajaan ini dan ditaja sepenuhnya yang merangkumi yuran pengajian, yuran penginapan dan ada juga allowance sara diri. Tertakluk kepada kelayakan yang dapatlah sebab dia ada syarat-syarat dan nanti saya akan explain. So untuk peringkat matrikulasi hanya ada 3K saja. Yang ni dana dia daripada dana kuis, bukan daripada dana luar. So untuk peringkat diploma dan ISM, kita ada pelbagai penaja. So antara ni kita ada MARA, most of pelajar, most of the student, hampir 80% daripada pelajar yang mengambil di PTPTN. So PTPTN ni sangat mudah untuk lulus lah. Dan sekarang PTPTN dia ada dipecah pada 3 kategori. Sebab dia mendapat 100%, 80% ataupun 75%. Tertakluk kepada household family. Maksud income daripada keluarga tu, berapa dia punya pendapatan keluarga, dia sudah dipecah kepada berapa kategori yang melayakkan dia mendapat pinjaman. Itu pada kategori berapalah. Yang ketiga kita ada daripada Lembaga Zakat Selangor untuk pelajar asnaf. Pusat Zakat Sabah KPM khusus untuk pelajar OKU. Tabung haji khusus untuk anak-anak staf tabung haji. Seterusnya kita ada PNB, Permodalan Nasional Berhad, GPA, Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah, SUK Perak, pinjaman Selangorku ini tabung kumpulan wang beasiswa negeri Selangor. Yang ni dana daripada dana Selangor lah. Dia pecah pada dua iaitu peduli siswa, pinjaman boleh ubah dan siswa sagung tasih ni khusus untuk anak-anak orang asli. Ada juga parents atau keluarga yang membayar pengajian anak-anak mereka daripada bayaran menggunakan daripada peruntukan KBSP iaitu akaun 2 pun boleh. Seterusnya penaja di peringkat diploma dan SM ada juga ditawarkan daripada Majlis Agama Islam Negeri masing-masing sama ada daripada wilayah Persekutuan, daripada Selangor, Perak dan juga Negeri Sembilan. Yayasan negeri pun ada. Yayasan lain-lain yang sama ada penaja atau Sain Dabi. Dan seterusnya khusus untuk pelajar diploma dan ASM tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Yang ni dia special sikit sebab dia ada satu dana dipanggil TPTAA, Tabung Pendidikan Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat, di mana semua pelajar-pelajar tahfiz sama ada peringkat diploma dan degree ditaja yuran pengajian. Yang ni dana daripada SUK, daripada Selangor lah. Tapi khusus untuk pelajar tahfiz saja. Yang ni berbentuk tajaan, bukannya pinjaman. Okey, saya spesifik kepada peringkat matrikulasi sebab sekarang ni saya bagi taklimat khusus untuk pelajar matrik semester 1. Okey, disebut TKK, tajaan khas kuis. So syarat permohonan untuk TKK ini dibuka hanya kepada pelajar matrikulasi semester 1 saja. So kalau berada di semester 2 baru nak mohon atau baru berfikir nak ambil TKK, so memang tak boleh lah, kita memang tak benarkan. So syarat dia first kali berada di semester 1, so dia layak untuk memohon TKK. Dia mesti warga negara Malaysia. Yang ketiga, dia tidak menerima tajaan dari lain-lain penaja. Seterusnya dia mesti membuka akaun bank Islam. Hanya akaun bank Islam sahaja yang diterima untuk TKK. Selain daripada bank Islam, so dia tidak terima untuk membolehkan bayaran yuran allowance sara diri. Untuk allowance sara diri. So kalau tak ada akaun bank Islam, so wajib bukalah. So iklan permohonan tajaan khas kuis TKK telah pun dimuat naik di MyLMS bermula 2 November. So hari ni 9 November, kita dah pun upload di LMS bermula 2 November yang lepas lah. Okay, so kalau tengok dekat slide saya ni, macam taklimat sebelum ni yang saya dah bagi pada pelajar-pelajar sebelum ni, bila saya explain sampai ke hujung, datang balik ke PHM, dia tak tahu kat mana saya boleh muat naik semua borang yang berkaitan. So sebab pelajar baru, saya nak explain sikit, semua pelajar di kuis ada dibekalkan ID portal. Maksud ID yang MyLMS, kalau tengok dekat skrin ni, portal pelajar disebut MyLMS, portal pelajar lah. So dekat mana boleh muat naik semua borang yang telah pun di-upload oleh PHM. So kalau tengok dekat skrin tu, dia ada bahagian administration announcement. Kat announcement tu, kena buka tab PHM. So di tab PHM tu,
kita dah naikkan borang permohonan TKK, panduan memohon TKK, dokumen perjanjian TKK, muka hadapan dokumen TKK. So semua pelajar boleh upload dokumen, pergi di tab PHAM. So klik dekat yang semua permohonan tu, dia akan keluar semua dokumen yang berkaitan. So saya cakap sekali lagi semua pelajar telah pun dibekalkan ID pelajar. So kalau tak dapat yang tu kena tanya di bahagian IT sebenarnya. Yang tu bukan PHAM uruskan. Tapi saya faham semua pelajar akan dapat ID di mana dalam portal pelajar ni semua pelajar boleh access dia punya result, dia punya yuran pengajian, semua announcement daripada bahagian-bahagian yang berada di kuis. So di mana pelajar boleh dapatkan borang TKK? So saya sebutkan di announcement ni ada banyak tab. Semua tab pentadbiran yang berada di kuis berada di sini. So kalau di PHAM ni kita pergi tab PHAM, boleh muat turun borang yang telah pun PHAM upload bermula 2 November. Iaitu kita telah pun upload borang permohonan TKK, panduan memohon, dokumen perjanjian TKK dan juga muka hadapan dokumen TKK. Upload di PHAM dia punya tab tu nama dia PHAM. Jelas sebab semester lepas ada saya dah explain sampai habis. Rupanya dia tak tahu kat mana saya boleh upload dokumen. So ini saya bagi gambar terus. Ini adalah view My LMS iaitu portal pelajar. ID kalau tak dapat kena email dekat BTM. Saya semua dah dapat, betul ke? Dah dapat kan? Okey. Seterusnya ini adalah merupakan tarikh permohonan TKK matrikulasi sesi 2 tahun 2020/2021. Kita telah pun buka bermula 2 November iaitu hari Isnin yang lepas dan kita akan tutup pada 30 November hari Isnin sebelum jam 4 petang. Saya ulang permohonan ini dibuka hampir sebulan bermula 2 November sehingga 30 November. So dokumen tadi boleh upload dekat tab PHAM. So tarikh tutup 30 November sebelum jam 4 petang. Nanti kita akan explain macam mana cara saya nak serahkan dokumen. Nanti saya akan explain. So ini take note sebelum 30 November pukul jam 4 petang. Okey, saya teruskan kepada dokumen permohonan TKK. So dalam dokumen permohonan TKK, apa yang kita telah muat naik di pautan PHAM tadi, kita ada first borang permohonan TKK, dia kena ada salinan kad pengenalan pelajar depan belakang. Ini dokumen permohonan untuk memohon TKK. Okey, ada salinan IC depan belakang, salinan kad pengenalan penjamin 1 dan 2, salinan slip gaji perlu disahkan oleh majikan. Okey. Ataupun surat pengesahan pendapatan penjamin 1 dan 2, surat kelulusan tawaran tajaan, surat tawaran pengajian, salinan penyata akaun Bank Islam. Okey, ini semua dokumen permohonan untuk memohon TKK. Ada yang bertanya dalam sesi sebelum ni, salinan slip gaji boleh ke pegawai biasa yang luluskan, yang sahkan? So saya nak tekankan dekat sini, kalau slip gaji mak ayah, dia standard prosedur, dia kena bajikan yang sahkan slip gaji. So tak nak siapa ni ada yang tanya slip gaji boleh tak pegawai biasa sahkan? Dia kena majikan. Maksudnya dia punya HR lah. Okey, jelas kat situ Okey, yang ini dia punya gambar lah. Borang permohonan TKK. So yang dalam website tu yang telah punya muat naik, so ini dia punya view. Borang permohonan TKK. Apa yang sebutkan tadi tu, itulah dia punya syarat semester 1, mesti warga negara Malaysia, tidak menerima tajaan lain, dokumen ataupun salinan lain yang perlu diakui sah iaitu surat tawaran kemasukan program matrikulasi, salinan keputusan SPM, surat kelulusan tawaran TKK mengikut program pengajian, salinan penyata akaun Bank Islam. Semua dokumen yang telah pun di-attach perlu disahkan oleh pegawai-pegawai kerajaan ataupun badan berkanon ataupun pegawai kuis grade 41 dan ke atas. Okey, yang ini bentuk agreement
ataupun dokumen perjanjian TKK, yang ni dia punya cover depan lah. Perjanjian ini dibuat pada bila? So kat situ kosong kan? So tarikh tu kat mana boleh dapat? So bila mana pergi stamping dekat lembaga hasil, so tarikh yang lembaga hasil dah chop di stamping hasil tu, itu merupakan tarikh perjanjian dokumen PKK. So kena tulis dekat situ lah. Whatever yang hasil chop, itu merupakan tarikh agreement. Okey, yang ni juga merupakan jadual satu di mana pelajar perlu lengkapkan sepenuhnya. Apa yang berada di jadual satu? Iaitu merupakan ringkasan pinjaman TKK. Tarikh perjanjian saya sebutkan tadi merupakan tarikh perjanjian di mana hasil dah chop stamping di agreement, itu merupakan tarikh perjanjian TKK yang pelajar perlu tulis sendiri. Okey. Ada nama pelajar yang memohon, nombor IC, kena attach IC depan belakang. Lepas tu alamat pelajar, alamat tetap dan juga alamat surat menyurat. Kalau hanya ada satu alamat, so tulis satu je lah. Kita perlukan nombor telefon ibu bapa. So dekat item 3 tu kalau tengok, dia ada jumlah tajaan keseluruhan yang berjumlah 8,079. Yang ni nanti kita tengok perencana di jadual 3. Lepas tu tempoh tajaan daripada sesi sekarang lah, sesi 2 sehingga habis penghitungan matrik. Nombor akaun, kena tulis nombor akaun dekat item 5 tu, dan nama penjamin. So kat sini ada butiran untuk penjamin 1 dan 2. So nanti kena lengkapkan lah. Bahagian sign macam biasalah, sign oleh pelajar dan juga penjamin. Okey, jadi kita pun ada attachkan juga, kita dah upload untuk panduan mengisi dokumen perjanjian TKK. So kita lihat di slide tu, saya dah nyatakan dekat situ untuk 1.1 iaitu setiap pelajar yang ditawarkan TKK adalah dikendaki melengkapkan dan menandatangani 2 salinan asal dokumen perjanjian TKK. Maksudnya semua dokumen TKK ni perlu dibuat dalam 2 salinan asal, bukannya kopi. So bila mana pelajar sign untuk first copy, kena buat salinan kedua sign original. Dia bukan photostat daripada salinan yang pertama. Sebab saya tulis kat situ tu, 2 salinan asal. Maksudnya 2 kopi tu is original. Bukannya dia dah buat satu salinan, lepas tu yang kedua tu is dia buat kopi yang bukan. Maksudnya yang kedua tu pun dia perlu sign original. Okey. 1.2, pihak kuis berhak menolak sebarang dokumen TKK yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. 1.3, dokumen perjanjian TKK dan semua dokumen sokongan yang dinyatakan di dalam senarai semak permohonan TKK adalah dicetak di atas kertas putih bersaiz A4, kecuali muka hadapan dokumen perjanjian TKK perlu dicetak dengan muka kertas A4 berwarna biru. So cover depan agreement mesti kertas berwarna biru, dia bukan A4 putih, dia mesti A4 warna biru. Yang kalau 2 salinan saya sebutkan tadi tu, yang original, dua-dua cover mesti berwarna biru, bukannya putih. Okay. Lepas tu perjanjian TKK ni yang lengkap adalah di stapler dan diletakkan tape binding berwarna hitam. Comb binding tidak dibenarkan. Maksudnya bila dah stapler tu, dia kena letak tape binding tu berwarna hitam. Dua-dua salinan mesti sama. Okay. Comb binding adalah tidak dibenarkan sama sekali. Okay. So kalau lihat dekat slide seterusnya, kalau ada gambar tu, itu lebih kurang dia punya agreement lah. Agreement yang pelajar sebelum ni dah lengkapkan. Cover depan tu mesti warna biru. Yang cover depan ada tulisan semua tu, itu pun kita dah upload dekat LMS, portal pelajar tadi. Bila download, janganlah bagi page Anas Hafifi juga. Faham tak maksud saya? Maksudnya yang tu kena tukarlah nama pelajar. Sebab ada pelajar yang bagi benda yang sama. So itu adalah contoh which is kena edit, tulis nama pelajar sendiri dan siapa nama penjamin kepada pelajar. So edit, tulis yang sebenar lah. Yang kita upload di LMS adalah contoh. Maksudnya format kepada cover depan agreement. Yang sebenar kena tulis nama pelajar, kena tulis nama siapa penjamin kepada pelajar. Itu kena edit lah. Cover mesti warna biru. Okey.
So cara melengkapkan dokumen 2.1, dokumen perjanjian TKK hendaklah diisi dengan tulisan yang jelas menggunakan dawat hitam, pena mata bulat, ball point pen. Salinan karbon, karbon kopis dan salinan tulisan bertindih-tindih tidak dibenarkan. So bila tulis tu, make sure menggunakan pen berwarna hitam. Ada yang datang tulis warna biru. So kita kena tulis balik warna hitam. Sebab itu memang adalah standard dalam agreement yang memang kita dah tetapkan. Dia mesti warna hitam. Pen biru tidak dibenarkan. Okey. 2.2 sebarang kesilapan dalam dipotong satu garisan saja dan ditandatangani ringkas initial oleh pelajar dan kedua-dua penjamin. Kalau ada silap tulis contoh, saya punya alamat nombor rumah 100, kita tulis 101. So potong initial, tulis balik 100. Dia tidak boleh di liquid paper ataupun diletak. Sekarang liquid paper dia just dia boleh panjang saja kan. So yang tu tidak dibenarkan. Just potong initial, tulis balik yang sebenar. Jelas saya cakap? Okey, hanya tulisan Rumi dibenarkan. Saya rasa macam saya nak tulis Jawi dekat agreement, especially nama saya. Boleh ke tak boleh? So dalam standard agreement, peraturan yang kita tetapkan, hanya tulisan Rumi dibenarkan. Tulisan Jawi kalau bagi kepada PM, kita akan return balik. Kalau melebihi tempoh yang kita tetapkan 30 November, so ada kemungkinan tidak dipertimbangkan. So whatever syarat yang kita telah tetapkan dalam dokumen, kena follow. Jangan tulis Jawi, tulis Rumi. Itu mudah kan? Okey. Sebelah tu boleh tengok dia punya perjanjian, cover depan agreement. Okey, ada bahagian bawah sekali kalau perasan tu bertarikh. So itu adalah tarikh agreement macam saya sebutkan tadi. Stamping agreement itu merupakan tarikh agreement TKK. So tulis dekat cover depan, tarikh agreement yang telah di-stamping oleh hasil tadi. Okey. So ini panduan mengisi ruangan kosong di dalam dokumen TKK. Buku surat 1 merupakan tarikh perjanjian adalah mengikut tarikh dimatikan stamp hasil. Buku surat 14 perkara 1, 2, 5 dan 6 jadual 1 dah dilengkapkan yang telah saya explain di slide sebelum ni. Yang tu kena lengkapkan sepenuhnya. Okey. Maklumat penjamin dan juga pelajar. Muka surat 19 dan 20 iaitu merupakan halaman penandatangan iaitu signing pelajar, saksi dan penjamin. Okey. So apa dia syarat kelayakan penjamin? Siapa yang dibenarkan untuk menjadi penjamin kepada agreement ataupun permohonan pelajar TKK? So, 2 orang penjamin yang memenuhi syarat-syarat di bawah atau penjamin tambahan tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut. So, yang pertama, mesti warga negara. Sebab permohonan hanya dibuka untuk warga negara Malaysia. Bila di go to penjamin, dia mesti warga negara lah. Okay, so selain itu of course tak boleh lah. Penjamin mestilah warga negara Malaysia yang bermah tautin di Malaysia. Yang kedua, umum. Kedua atau salah seorang penjamin mestilah berpendapatan sama ada bekerja, makan gaji atau bekerja sendiri dan tidak muflis. Had umur adalah tidak kurang daripada 21 tahun. Itu dari segi syarat umur lah. Yang ketiga, had pendapatan. Sekiranya kedua-dua penjamin tiada pendapatan, maka hendaklah kemukakan penjamin tambahan yang berpendapatan. Penjamin tambahan adalah jika sekiranya penjamin 1 dan penjamin 2 tidak mempunyai pendapatan. Penjamin tambahan adalah seseorang yang mempunyai pendapatan tetap. So kebiasaannya penjamin merupakan mak ayah kepada pelajar. Itu standard yang kita terima dokumen lah. Dan mak ayah ni dia mesti berpendapatan. So kalau dua-dua tidak berpendapatan, kena ada penjamin tambahan yang punya pendapatan tetap. Maksud dia ada gaji lah. So kita memerlukan penjamin tambahan di mana bila berlaku situasi di mana penjamin 1 dan 2 tidak mempunyai pendapatan. So kita perlukan penjamin tambahan. Ini situasi yang berlaku bila mana penjamin tambahan diperlukan bila penjamin 1 dan 2 tidak mempunyai pendapatan. So kena ada penjamin tambahan. Faham kat situ kan? Okey, syarat yang keempat,
hubungan dengan pelajar. Yang disebutkan tadi tu, penjamin-penjamin adalah terdiri daripada ibu bapa pelajar atau individu yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan pelajar. Kakak saya boleh jadi penjamin ke? Kalau contoh mak ayah tak ada. Boleh. Selagi mana individu yang menjadi penjamin itu mempunyai pertalian persaudaraan dengan pelajar. So itu dibenarkan. Pakcik ada pertalian persaudaraan kan? So yang tu boleh. Kalau parents tak ada. Tapi keutamaan dibagi kepada mak dan ayah. Kalau tak ada, boleh ikut pada circle yang selain daripada mak dan ayah. As long as selain daripada mak ayah tu, dia mempunyai pendapatan. So kena bagi ada pendapatan lah. Itu syarat untuk menjadi penjamin. Dia bukan bankrupt, dia tiada rekod jenayah dan tiada tindakan mahkamah. Dan syarat yang terakhir, dia mesti waras lah. Okay. So ini merupakan lampiran salinan dokumen perjanjian PKK. Apa yang kita perlukan dokumen dia? Yang pertama kita perlukan kad pengenalan pelajar, IC depan dan belakang. Kad pengenalan penjamin 1 dan 2, kad pengenalan penjamin tambahan sekiranya ada. Mengambil situasi yang sebutkan tadi tu. Okey, sekiranya ada baru bagi kad pengenalan tambahan penjamin tadi. Okey. Slip gaji ataupun pengesahan pendapatan penjamin 1, slip gaji pengesahan pendapatan penjamin 2, slip gaji ataupun slash pengesahan pendapatan penjamin tambahan sekiranya ada. Okey. Surat kelulusan tawaran penterjaan khas kuis, surat tawaran matrikulasi kuis, dan yang terakhir salinan buku akaun Bank Islam. Di mana muka surat yang tercatat nombor akaun lah. Sebab nanti kita masukkan allowance sara diri tu, kita perlukan nombor akaun yang tepat. Kalau salah ni tak masuk pula nombor duit allowance dia. Okey, ini selain dokumen yang kita perlukan dan perlu disahkan oleh pegawai yang awal tadi sebut. 41 ke atas, ada pegawai kerajaan, badan bekanan ataupun pegawai kuis. Yang tu boleh. Kita dah longgarkanlah syarat yang tu. Okey, yang ini perjanjian / tanggungjawab pelajar. Pelajar yang menerima TKK adalah terikat dengan terma-terma perjanjian TKK dan hendaklah yang pertama menyempurnakan program matrikulasi dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh kuis. So, berapa tempoh pengajian matrik? Semua dah faham kan? Matrik dia berjumlah, dia ada 3 semester. Betul kan? Setahun pengajian. So, dia kena sempurnakan sepanjang tempoh pengajian matrik. Itu adalah syarat mengambil TKK. Apa jadi kalau saya dalam tempoh pengajian 3 semester, semester 1 saya belajar, semester 2 saya berhenti. So, secara automatiknya memang TKK itu terbatal lah. Dan dia perlu membayar whatever jumlah tajaan yang telah pun kuis taja kepada pelajar inilah. Maksudnya semester 1 kuis dah bayar untuk dia. So bila dia berhenti semester 2, TKK secara automatically akan terbatal dan dia perlu membayar jumlah tajaan yang telah pun kuis spend kepada dia. Jumlah tajaan yang telah kuis bayar untuk menangguh dia iuran pengajian. Sebab itu syarat pertama tu dia kena sempurnakan tempoh pengajian di peringkat matrikulasi iaitu 3 semester dan tempoh setahun pengajian. Okey. Syarat yang kedua, kalau ambil TKK, dia perlu melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, ini peringkat degree. Di kuis sehingga sempurna tempoh pengajian. Itu syarat kedua. Kalau dah ambil TKK, tajaan khas kuis di peringkat matrikulasi, peringkat degree, dia wajib. Saya tak sebut harus, dia perlu wajib. Dia wajib sambung pengajian peringkat degree di kuis dalam apa saja pengajian. Itu syarat TKK. So, kalau saya tak sambung degree di kuis, apa jadi kepada saya? So, nanti saya akan explain. Itu 2 syarat utama kalau ambil TKK. First, kena tamatkan pengajian peringkat matrik. Second, kena sambung pengajian degree di kuis. Sehingga sempurna tempoh pengajian. Maksudnya kalau degree tu bertempoh pengajian 4 tahun, ada yang 3 tahun setengah, ada yang 3 tahun, kena sempurna tempoh pengajian. Itu 2 syarat wajib TKK lah. Okey. Ini disebut tempoh ikatan wajib. Pelajar adalah terikat dengan tempoh ikatan dengan kuis sebagai balasan kepada tajaan yang telah diberikan oleh pihak kuis, iaitu wajib menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di kuis. Selepas ini dirujuk sebagai pengajian dan wajib menyempurnakan pengajian tersebut. Selepas ini dirujuk sebagai tempoh ikatan wajib. Itu disebut tempoh ikatan wajib.
Maksudnya dia perlu menyempurnakan tempoh pengajian dalam dua-dua peringkat pengajian. Matrikulasi dan ijazah sarjana muda di KUIS. So apa yang insentif pembiayaan TKK ni? Saya sebutkan tadi tu kan. So ini adalah jadual detail apa yang TKK bagi kepada pelajar matrik. Okey, untuk semester yang dibiaya semester 1, 2 dan 3 setahun pengajian. Okey, sekarang ni pelajar berada di semester 1. Pelajar baru semester 1 matrik. Okey. Keputusan di semester 1 tidak diambil kira untuk melayakkan dapat 3K lah. Sebab tak ada result apa-apa. Belum punya exam. So result tak ada. So bila di go to PNG, of course tak ada lah. Okey, yuran pengajian ditanggung semester 1. Yuran asrama ditanggung. So dua perkara ni yuran pengajian matrik dan yuran asrama ditanggung oleh KUIS. Dia berada di semester 1 pengajian. Allowance sara diri layak ke tak layak dapat bila berada di semester 1? Tak adalah allowance sara diri sebab result pun belum ada. Sebab belum exam. Semester 1 belum exam kan. So dia tak dapat allowance sara diri lah. Dia hanya dapat dua, yuran pengajian, yuran asrama. Dua perkara ni akan dapat bila berada di semester 1 secara automatik. Yuran allowance sara diri yang tu tak ada sebab dia berada di semester 1. Okey, bila dia berada di semester 2 dan 3, so result di semester 1 diambil kira untuk melayakkan dia mendapat tajaan sama ada yuran pengajian, yuran asrama dan allowance sara diri. Di mana bila dia mendapat tiga ni kita sebut PNG dia bukannya PNGK yang kumulatif punya keseluruhan pointer, bukan. Yang ni by semester punya keputusan. Bila dia dapat keputusan 3.75 sehingga 4.00, dia berada di semester 2 Faham ni semester 2. Semester 1 dia dapat auto kecuali sara diri. Bila dia berada di semester 2, result semester 1 akan diambil kira untuk melayakkan dia mendapat tajaan apa. So bila dia mendapat 3.75 sehingga 4, so dia layak dapat semua iaitu yuran pengajian, yuran asrama dan allowance sara diri. Okey, dapat 3.75 sehingga 4, dia akan dapat 3 yuran asrama, yuran pengajian dan allowance sara diri. Bila dapat 3.50 sehingga 3.74, dia layak dapat dua tajaan, yuran pengajian dan yuran asrama. Bila dapat 3.00 sehingga 3.49, sehingga 3.49 dia hanya mendapat yuran pengajian sahaja. Okey. Dan bila mana pelajar mendapat 2.99 ke bawah. So kena faham bila mendapat PNG 2.99 ke bawah, mana-mana tajaan tidak akan di-cover oleh KUIS. Bila mendapat pointer 2.99 ke bawah. Yuran pengajian, yuran asrama dan allowance sara diri akan ditarik serta-merta sebab tidak mencapai tahap kelayakan yang KUIS perlukan, iaitu 2.99 ke bawah. So langsung tak dapat apa-apa. Okay. So saya nak cakap most of the student pelajar matrik sangat excellent. Saya tahu sangat bijak pandai. So nak dapat 3.75 saya rasa sangat mudah lah. So bila nak dapat full tajaan, fully sponsored by TKK, kena dapat 3.75 ke atas. Jelas kat situ So jangan dapat 2.99. Bila dapat 2.99 yang tu memang kena Palma bayar lah. Ataupun akaun EPF. EPF account 2 yang tu boleh. Alright, yang tu tertakluk pada semester 2 dan 3. Dia mengambil kira keputusan di semester 1 tadi. 1 dan 2 lah. Bila semester 3, so yang tu dia tertakluk pada result semester 2. So dia punya kiraan macam tu. So kalau boleh tengok table, saya dah clear dekat sini. Okay, so apa yang tajaan yang berada di dalam TKK? Maksudnya berapa jumlah dia? So kalau tengok dalam tabel yang saya bagi ni, ini lebih bukan dia punya rough figure lah. Untuk yuran pengajian
per semester pelajar lebih kurang berjumlah 1,666. Ini untuk per semester. So bila dikalikan dengan 3 dia berjumlah 5,000. Okey, untuk allowance sehari diri, so tadi yang dapat 3.75 ke atas, dia akan dapat allowance sehari diri berjumlah 500. So berjumlah 2 semester dia akan dapat. Semester 2, semester 3. Bila dapat pointer 3.75. So total 1,000. Yuran asrama pula berjumlah 693 kali dengan 3 semester berjumlah 2,079. So total kita akan dapat 8,079. Ini untuk jumlah keseluruhan TKK yang kita cover lah. Okay. So tadi bila saya tanya wajib TKK ni perlu menamatkan pengajian peringkat matrik dan sambung degree di quiz. So slide berikutnya, tajuk dia ialah kesan penamatan. Atau orang putih sebut apa? Breach of contract. Okey. So apa jadi kepada saya bila mana saya ambil TKK, tamat pengajian matrik, saya tidak sambung di quiz. So pelajar atau penjamin perlu membayar semula segala kos terlibat termasuk kos tajaan dan kos ganti rugi berjumlah 8,000. So kalau tengok tabel yang ini, saya sebutkan tadi tu, jumlah keseluruhan TKK is 8,079. So once pelajar breach contract, tidak sambung ISIMD quiz, kena bayar keseluruhan tajaan yang dapat 8,079 dan kos ganti rugi berjumlah 8,000. So boleh total sendirilah. Saya tak sebutlah berapa total dia. Tapi round figure up dia bukan macam tu. Itu disebut breach of contract, kesan penamatan bila mana pelajar tidak menyambung pengajian di peringkat degree di kuis lah. So, itu merupakan syarat wajib dia. Okey, so ni antara maklumat penting yang saya memang perlu share, di mana bila pelajar digalakkan untuk memohon sebarang penajaan bagi pembiayaan yuran pengajian. Yang kedua, pelajar perlu menyelesaikan yuran pengajian semasa sebelum tarikh mencetak slip peperiksaan akhir. Dan yang terakhir, kegagalan menyelesaikan yuran pengajian akan menghalang pelajar daripada mencetak slip exam dan seterusnya menduduki peperiksaan akhir. Okey, ada pelajar yang di saat akhir baru berfikir, baru consider untuk ambil TKK. So sebab tu kita bagi taklimat awal, semua perkara ni perlu dipertimbangkan dengan sangat wise lah. Maksudnya, bila mana parents tak bagi ambil TKK, kena ada backup plan untuk bayar yuran pengajian. Sebab nanti tak nak sampai bila tempoh dah nak exam, tak boleh masuk exam sebabkan tak bayar yuran. Bila tak bayar yuran, slip exam tak boleh cetak dan seterusnya nak sit untuk exam, untuk final exam of course tak boleh lah. Sebab tu pentingnya perlu ada tajaan. So senang cerita kalau matrik ni hanya ada tajaan TKK, dengan mudahnya ambil TKK. So kalau tahu parents kurang mampu untuk membayar, untuk menanggung yuran pengajian, so syarat satu yang 39 orang ni terus ambil TKK, so terus layak dapat TKK sebelum exam, memang akan automatiknya boleh terus print slip exam dan terus sit for the exam, untuk final exam. Itu secara mudahnya kalau ambil TKK. So kalau masih berfikir-fikir nak ambil tidak TKK, andai kata ada backup plan untuk tanggung yuran pengajian, so kena fikirkan dengan secara ni lah. Maksudnya kena ada backup dia apa kalau saya tak ambil TKK, apa yang saya nak bayar untuk yuran pengajian. Sebab kita tutup sehingga 30 September, mudahnya ambil TKK. Kalau tak nak ambil, so kena ada backup plan. Jangan sampai hari nak exam, baru datang dekat PM, tanya apa ya, boleh lagi tak saya nak ambil TKK. Yang tu memang too much lah pada saya. Sebab saya pernah explain banyak. So better ambil, kalau tak ambil kena ada backup plan yang lain. Sebab nanti nak slip exam tak boleh nak cetak, nak sit for the exam memang tak boleh. Kalau tak bayar yuran pengajian sebelum menduduki exam. Okay. So pertajaan tadi falas, saya dah selesai, dah jelas apa yang dimaksud dengan TKK. So, nanti kalau ada soalan nanti saya akan jawab. So saya cover untuk part yang kedua bahagian section saya juga, iaitu kebajikan pelajar. Okay. So di PHAM, kita ada menguruskan yang disebut tabung infak pelajar. Okey. Andai kata pelajar tidak melepasi syarat 3.75 PNG tadi, so saya tak cukup duit poket. So ada tak kuis bagi duit sara diri? Jawapannya ada.
melalui tabung infak pelajar. So setiap semester kita ada buka tabung infak, kita sebut duit poket lah, duit poket untuk sara pelajar. Yang pertama bantuan sara diri. So semua makluman berkaitan permohonan bantuan sara diri dan juga bantuan pendidikan di-upload di MyLMS. Sebab tu kena alert. Dah ada ID, buka dekat kolom PM tadi tu. Bila mana kita dah buka untuk permohonan, terus mohon. Semuanya secara online. Tidak memerlukan hard copy. So kalau tak dapat 3.75 tadi, melayakkan dapat PNG 3.75, so dah tak dapat allowance sara diri kan. So boleh mohon allowance sara diri. So berapa bayaran yang selalu kita peruntukkan untuk allowance sara diri? 300 hingga 500 per semester. Dia one off payment lah. Lepas tu kita ada kecemasan kalau berlaku bencana alam, robokan, ragut, kemalangan, kematian kepada parents. Kita kuis pun ada peruntukan untuk bantuan kecemasan kepada pelajar. Okey, dari segi kesihatan pun kita ada masalah yang kronik, memerlukan bantuan. So yang ni memang kita ada peruntukan juga. Manfaat umum pun kita ada. Seterusnya, setiap pelajar pun ada dilindungi di bawah perlindungan takaful hayat berkelompok pelajar, perlindungan takaful kemalangan diri berkelompok, perlindungan takaful hospital dan pembedahan berkelompok, rawatan pesakit luar dan seterusnya. PM juga ada menguruskan program khas seperti program khidmat komuniti. Okey. So apa dia dimaksudkan takaful hayat berkelompok? Di mana bila berlaku tujuan takaful ini adalah bagi melindungi diri pelajar sepanjang tempoh pengajian dari sebarang kemungkinan seperti kematian pelajar dan keilatan kekal. So andai kata berlaku kematian kepada pelajar, waris akan menerima sebanyak 10,000 dan sekiranya berlaku keilatan kekal kepada pelajar, waris juga akan menerima sebanyak 10,000. Okey, itu dimaksudkan hayat lah, takaful hayat berkelompok. Seterusnya, takaful kemalangan diri berkelompok, sekiranya berlaku kematian kepada pelajar, waris akan menerima sebanyak 12,000, kos ke bumi 500, keilatan kekal sekiranya berlaku akan menerima 12,000 kepada waris, kos perubatan 500 dan kos pengantaran pulang sebanyak 500. Ini kalau berlaku kemalangan disebabkan aksiden, kematian disebabkan aksiden. So waris akan terima inilah bayaran ni. So seterusnya kita ada plan takaful hospital dan pembedahan berkelompok, yang ni inpatient. Kita sebut inpatient. Kalau hospitalization, pelajar perlu kemasukan ke hospital sebabkan perlu pada operation ke macam tu, kita ada bekalkan kad kepada pelajar merangkumi keseluruhan tahunan dia sebanyak 10,000. So maksudnya kalau matrik ni setahun pengajian, kalau memerlukan kemasukan ke hospital, boleh je nak email saya ataupun pergi kat TDHAM. Saya perlu untuk rawatan ke hospital memerlukan pembedahan. So boleh inform, kita akan request GL daripada insurans, dia merangkumi had tahunan dia 10,000. Katil 100, kadar bilik dia 150. Dan selain itu ada allowance harian ni, kalau kemasukan hospital layak mendapat 100 untuk setiap hari kemasukan ke hospital tu. Okay. Quiz juga ada memberikan kebajikan untuk rawatan pesakit luar. Yang ni outpatient. Ini kalau kita sebut outpatient lah. Okay, kalau demam, kalau nak ambil ubat, yang ni di cover di bawah rawatan pesakit luar. Iaitu yang pertama, kad rawatan yang diberi kepada pelajar semasa. Penggunaan kad rawatan pesakit luar sah untuk tempoh setahun. Had keseluruhan tahunan adalah sebanyak 80. So dalam tempoh setahun pengajian, dia cover RM80 setahun. Okey. Sekiranya bil rawatan melebihi jumlah peruntukan, pelajar perlu membuat bayaran lebihan tersebut kepada pihak klinik. Okey, klinik pana yang di sekitar Bandar Seri Putera lah. Okey. So ini directory saya punya section. Diketuai oleh saya, Farida Mirzabli. Kalau ada sebarang masalah melibatkan tajaan, melibatkan kebajikan, sakit, pening, memerlukan van kebajikan, nak email direct kepada saya pun boleh. Buat session saya 1433, email saya farida@quiz.edu.my. So saya ada lebih kurang 5 orang staff, Puan Rahaya, Puan Nafizah, Puan Khadijah, Puan Siti Hajar dan Cik Syukri.
ada, kalau tak prefer email dengan saya, boleh email kepada semua staff saya yang berkaitan lah. Semuanya kita akan cuba bantu belajar. Okay, right. So Q&A session dan habis. Alright. So saya buka kepada soalan. Anda kata ada, mana yang tak jelas, so boleh tanyalah. Saya tambah sikit. Kalau agreement nanti dah selesai, contoh selepas saya bagi taklimat ni, dokumen saya dah lengkap, semua dah di stamping, penjamin dah sign, dokumen dah pun disahkan, pelajar boleh sama ada nak post ke section saya, maksud ke kuis lah sebab tak boleh datang kan. Anda kata dekat, berada di area sebab 30 November, so memang masih PKPB. So memang kena post lah jawab dia sebab nak masuk kuis pun tak boleh kan. So post tu di alamat tu nanti kita ada upload dekat LMS juga. So alamat untuk dokumen perlu di post tu ke mana, nanti tengok dekat tag PM tu kita ada letakkan alamat juga. Section kewangan, terajak dan kebajikan, kuis lah, Polis Unit Islam Antarabangsa Selangor, 43,000 Kajang Selangor. So post kat alamat tu, so nanti kita akan collect sebelum 30 November jam 4 petang. Okay. So saya buka untuk soalan kot kalau ada, mana yang tak jelas. Sebab tadi saya ada yang tanya. Sekejap, saya baca soalan dia. Assalamualaikum puan, nak tanya jikalau macam hanya salah semester sahaja dapat TK. Contohnya seperti kalau semester 2 kita dapat tapi semester 3 kita tak dapat. Adakah kita masih terikat dengan perjanjian TKK? Tak dapat sebab tak cukup syarat ke? Saya rasa macam tu kot masuk soalan dia. TKK ni dia once ambil di semester 1, so dia akan terikat lah. Contoh bila semester 2 dia tidak dapat sebab tidak mencapai syarat kelayakan yang saya sebutkan tadi. Kan ada pointer tadi kan, 3.75, 3.5, tapi dia masih terikat lah. Dia masih terikat. Sebab saya rasa dia tak dapat sebab syarat kelayakan tidak capai. Tapi dia masih terikat dengan TKK lah. Saya bagi situasi di mana, sebagai contoh, ada pelajar semester 1 dia ambil TKK. Selepas itu dia cuba, sebab dia mungkin dalam kategori pelajar asrah. So zakat sekarang ni tak buka tajaan. Tahun depan mungkin dibuka. So andai kata contoh, saya dapat di semester 2 saya dapat zakat. Lepas tu saya nak stop TKK, boleh ke tidak? So ada juga situasi yang tu berlaku pada pelajar di semester-semester yang sebelum ini. So yang tu sebab dia dapat zakat, so yang tu kita benarkan lah. So dia stop TKK dan dia hanya perlu bayar apa saja tajaan yang dia dapat. So dia semester 2 dan semester 3 dia bawa zakat, so dia proceed dengan zakat lah. So automatically dia akan stop dengan TKK. Itu situasi di mana dia mendapat tajaan yang selain daripada TKK. So dia boleh stop. Bila mana dia dapat, contoh yang selalu pelajar dapat zakat lah. Dia mohon zakat, lepas tu dia dapat, so dia stop TKK, yang tu tak ada isu. So dia just membayar untuk semester 1 saja. Whatever yang kuis dah taja dia, yang tu saja dia bayar. Terikat ataupun tidak dengan TKK, so yang tu dia tak ada ikatan dah lah. Sebab dia dah bayar semester 1, selepas tu dia dapat tajaan zakat, so yang tu dia punya ikatan, bonded dia tu dah stop lah secara automatik sebab dia mendapat tajaan yang selain daripada TKK. Itu situasi yang berlaku juga kepada pelajar sebelum ni. Okey, apa lagi soalan nak tanya? Saya buka kepada soalan seimbang lepas ni tak ada berjumpa. Kalau ada tak faham, segan nak tanya sekarang sebab tak jumpa pun ni. Boleh chat je kalau nak tanya tak faham. Boleh email kepada saya kalau tak jelas. So saya nak tekankan lagi sekali, kalau tengok dekat website ni, kat mana dokumen boleh diambil. So dekat sini dekat portal pelajar, dekat PHAM. PHAM tu semua dokumen telah pun kita upload. Yang merangkumi borang permohonan, panduan permohonan, dokumen perjanjian, muka hadapan dokumen TKK. Semua tu kita dah upload. So boleh upload dekat tag PHAM tu. So nanti ada pula yang tak tahu kat mana saya boleh upload. ID kalau tak dapat, itu kena email dekat bahagian teknologi maklumat.
Saya rasa mungkin ada yang belum tahu ataupun ada yang belum dapat ID. Tapi kan ID dan itu bukan pilihan. Yang tu kena tanya bahagian teknologi maklumat, mana cara saya boleh dapatkan ID untuk saya go through my LMS untuk download borang DKK lah. Okay. So permohonan bermula 2 November sehingga 30 November. Itu saya jelas kot, saya dah sebut banyak kali tadi. Ada soalan lagi ke? Ke tak jelas dengan saya punya explanation? Rasa jelas kot kan? Okay. So Cik Fendi rasanya tak ada kot soalan yang ni. Okay, Ustaz Fendi ada tanya, sebelum ni pelajar ramai minta CHOP dan sign mentor KJTD untuk bahagian saksi, macam mana untuk kali ni? Okay. So situasi sekarang ni saya rasa memang sangat tough lah untuk semua orang. Even kami staff sendiri pun tough jugalah sebab PKPB. Dan tempoh PKPB kali ini sebulan yang dia melangkaui tempoh penghantaran dokumen iaitu 30 November. So apa yang jadi bila kita nak melengkapkan dokumen? So kita ada situasi yang kita lenient sikit lah. Maksudnya lenient kalau dokumen yang memerlukan saksi tadi contoh tak boleh keluar kan. So email je kepada contoh mungkin TDM pun kita allow lah ada sign Maya tu kan. Kalau tak boleh nak pergi ke tempat yang tak boleh nak keluar, mendapatkan sign saksi tadi, email, and then nanti mungkin boleh email balik, dia menunjukkan betul dah design lah. Sebab nak email betul, kita pun tak expect sampai tahap tu lah, genuine dia punya email sign tu. Sebab PKPB kan, so kita understood dekat situ, as long as benda tu ada di sign, tak kisah sign Maya ataupun sign betul, kita accept dua-dua. As long as dokumen tu ada lah. Later on kami akan go through balik bila kami dapat dokumen, kita akan buat pengesahan through telefon nanti. Sebab sekarang nak keluar memang tak boleh kan, memang dah tempoh PKPB sehingga 30 November tu dah melangkaui pun 9 Disember kita habis PKPB kan, 9 berapa bulan. So dokumen tu kita lenient lah, kita buka ruang untuk kalau nak email dulu kepada TD KJ ataupun pegawai kuis mana-mana yang dikenali, mungkin Ustaz Fendi tu boleh guide, kita accept dengan cara tu. Sebab sekarang pun kita dokumen mesyuarat pun kita buat macam tu, sign Maya je. So cara tu kita accept lah untuk mudahkan belajar. Macam tu. Boleh ke Ustaz Fendi Saya menjawab ke soalan tu? So, okay. Ya, boleh. Okay, alright. Boleh Puan. Okay. So saya selaraskan teruslah ya Puan Macam ni maksudnya pelajar-pelajar boleh email kepada saya terus. Betul, betul. Maksudnya untuk saksi ni, pelajar-pelajar boleh email kepada saya terus. Maksudnya tak ada berterabur lah. Nanti saya letakkan saya punya email saya dekat bahagian chatting ni. Boleh ambil email saya, nanti untuk bahagian saksi ni saya boleh mudah belajar lah, sebab tak ramai 39 orang. Ya. Cuma pelajar ni dia bila dia dah dia biasanya bila dia dah ada sign saksi apa semua baru dia matikan stamp ke Puan, macam mana Puan? Betul. Biasa dah complete baru dia pergi hasil tu. Cumanya sekarang ni isu hasil ni pun saya advance student pun dia akan pergi dapatkan stamping tu di Hentian Kajang tu yang sekarang PKPD. Betul kan? Ya. Hasil tu di Hentian Kajang. Kalau pelajar ni saya tak tahu maksudnya pelajar ni rumah dia kat mana, so pergi Jabatan Hasil terdekat. So mungkin boleh keluar juga kan untuk hasil tu, saya rasa boleh pergi office dia. Office kan buka, cuma dia secara bergilir saya rasa. Pergi je dekat mana bahagian hasil. Sebab saya yang tahu dekat Kajang. So dia tak takluk kepada rumah pelajar di mana lah. Jadi bila dapatkan CHOP tu, semua bila dokumen dah lengkap, dapatkan dekat hasil, baru tulis date agreement tu. Sebab saya tahu dekat Kajang. So selain daripada rumah pelajar ni, mungkin area dekat dia ada kot. Saya tulis dekat agreement tu. Ada soalan lagi Puan, dekat dalam chat tu ada soalan daripada Nur Dalila. Okey, Nur Dalila Dayana dia tanya,
Kalau pekerja kena tanda tangan majikan kan, kalau pesara. Okey. Okey, kalau slip gaji tadi dia kata ni. Kalau slip gaji betul majikan yang kena sign. So kalau pesara, mana-mana pegawai kerajaan boleh. Sebab dia dah tak ada majikan kalau pesara. So mana-mana pegawai 41 ke atas, dia dibenarkan untuk mengesahkan dokumen. So kita benarkanlah yang tu. Sebab dia dah tak ada majikan dah. So itu kita open. Kecuali yang memang ada slip gaji, yang tu majikan kena sahkan. Okey. Satu je soalan. Lagi student nak tanya lagi, saya better tanya kot. Saya tak nampak pun muka. Tak tahu siapa yang tanya, saya better tanya. Sebab kadang yang datang macam sesi yang lepas, dia punya soalan tu kita tak jangka. Tak tahu kat mana download dokumen. So surprisingly bila saya explain tu, rupanya yang tu dia tak tahu. So saya tunjuk gambar MI-LMS tadi tu. Semua dokumen boleh dapatkan LMS. Apa lagi antara dia jangan sampai saat akhir sebab dia juga berlaku semasa lepas mak ayah baru terfikir nak bagi ambil PKK. So saya cakap kita dah explain awal, hari ni baru 9 hari bulan, kita buka bermula 2 hari bulan, tutup 30 November. Dah kena discuss dengan mak ayah, saya nak ambil PKK. Sebab tak nak nanti bila dah hujung baru nak ambil PKK, sebab situasi PKPB ni memang sangat tight lah. Sebab tu kena consider awal. Jangan nanti bila nak exam, baru datang PM balik, kita perlukan bantuan untuk bayar yuran. So kita tak nak macam tu. Sebab ni student baru, saya faham memang dia belum open lagi dengan kata apa, situasi ataupun environment IPT. Sebab dulu daripada SPM kan. So dia kena adapt lah. Sekarang ni tak boleh masuk quiz. Sebab inilah situasi PKPB yang kita kena lalu. So kena consider, kena discuss dengan mak ayah. Advice, minta advice dia sebab pensyarah nak tanya TDM pun sangat baiklah, saya sebut Ustaz Fendi. Saya pernah ambil PKK, so tanya parents dia boleh ke tidak. Sebab tadi saya dah explain everything pasal PKK, saya advice better ambil. Cuma dia ada ikatan dekat situ lah. Cuma dia syarat wajib dia dua tu lah. Tamat pengajian peringkat matrik, wajib sambung degree di quiz. Along the way, dalam tempoh ambil TKK, kalau dapat darjatan lain, kena inform PM. Contoh semester 2 tadi, macam saya bagi situasi tadi, contoh tadi, kalau semester 2 saya dapat zakat, so apa jadi pada saya? Boleh stop. Dengan syarat kena bagi surat offer letter daripada zakat dan kena bayar whatever tajaan yang quiz dah pun taja dia. Maksudnya dia bila dia baca semester 1, dia dapat automatiknya dia akan dapat yuran pengajian dengan yuran asrama. Cuma sekarang situasi PKPB, belajar online, so asrama tak ada. So dia bayar yuran pengajian, yang tu kena bayar semula kepada kuis. So ikatan bonded PKK tu yang tu tak ada lah sebab dia dah pergi kepada zakat. So itu antara situasi yang berlaku pada pelajar sebelum ni kalau dia mendapat tajaan selain daripada TKK. Dia dapat TKK, lepas tu dia tukar tajaan, yang tu kena inform PM lah. So based on situasi, nanti kita akan consider balik. Dengan syarat ada surat tawaran tu. Puan, kalau ada cubaan pelajar dia dapat tajaan lain, kemudian dia buat senyap je, apa implikasi dia, Puan? Dia kalau pelajar ni memang kita sangat nak kata warning pun dia juga pihak PM sebab di tengah penaja ni syarat dia mesti dapat satu tajaan sahaja. Standard semua penaja. Kadang-kadang pelajar ni yelah pelajar kadang kita tak boleh jangka kan. Ada yang dapat dan dia silent. Bila kita dapat tahu, memang kita akan call dia kena buat decision mana satu sebenarnya pelajaran yang dia nak ambil. Sebab ada contoh dia dapat PPTN, ni contoh lah yang memang berlaku. Ada dia dapat PPTN, ini pinjaman. Ada dapat tahfiz. Tahfiz ni adalah tajaan. So dia proceed dua-dua. So sepatutnya tak boleh lah. Dia kalau penaja ni dia mesti dapat satu tajaan saja kecuali sara diri. Tapi kalau sara diri sebab dia duit poket, so dia dapat daripada 2-3 sumber pun tak apa, tak ada isu. Selalu kalau penaja dia dapat mana-mana contoh 2 offer dia dapat, so kena datang di PM, kita boleh discuss. Sebab ada penaja ni setengah dia cover yuran pengajian saja. Ada penaja yang dia bagi duit poket juga. Dan penaja dia berbeza, ada berbentuk pinjaman, ada berbentuk tajaan. Contoh kalau yang ni berlaku, kalau nak discuss dengan PM pun boleh, kita boleh advise.
Tapi syarat dia mesti dapat satu tajaan yuran pengajian saja. Itu secara umum penaja lah. Dia kena declare dengan surat lah, sebab dia menyebabkan tagging di sistem juga. Bila ada dua penaja tu di kelas. Dekat sistem di kelas lah. Sebab nanti dia akan menyebabkan isu tagging tu. Kena declare lah, benda tu better. Kalau macam tadi situasi dia dapat zakat ke, dia kena pilih salah satu. Sebab dia dapat zakat ataupun deposit dengan TKK. 3K pun dia tak perlu bayar balik. Semua dia ada bonded lah, dia ada ikatan dekat situ. Tak ada apa dia nak tanya Ustaz Malu kot. Macam ni, saya rasa mungkin pelajar ni dia masih lagi nak menghadamkan tentang tajaan khas kuis ni. Boleh tak kalau saya cadangkan macam ni Puan, kita wujudkan grup WhatsApp sementara untuk sebarang soalan jawab tentang tajaan khas kuis. Boleh Puan? Boleh. Saya pun sangat willing untuk boleh. Sekarang PKPB kan. Ya. Boleh Ustaz. Okey. Nanti saya akan bagi link tu dekat bahagian pelajar baharu Pusat Matrikulasi. Jadi semua pelajar kena alert lah ya. Saya akan bagi link untuk ke grup WhatsApp tersebut. Jadi kat dekat sana kita boleh bercakap lagi lah tentang ni kalau ada masalah semasa menguruskan dokumen dan sebagainya. So kita akan ada Puan Faridah lah, dan mungkin Puan Faridah juga akan memasukkan mungkinlah beberapa rakan lagi kan daripada PHM, mungkinlah. InsyaAllah. Nanti pun saya upload borang kot dalam tu, lebih mudah. Mungkin tak boleh nak buka ke, dia tak ada ID capaian LMS ke. So dekat dalam grup tu saya boleh upload terus borang. Saya boleh terus download dari situ. Mungkin boleh terus print ke kan. Itu lebih mudah kot. Ya. Kita mudahkan belajar, lagi cepat dia bagi dokumen, lagi mudah lah. Ya. Sebab nanti pelajar dia akan bertanya, dia berterabur lah, dia akan tanya pada mentor dia, mentor akan tanya kepada saya. Dia jadi banyak cabang kan. Jadi kita pusatkan terus dalam satu grup WhatsApp, insyaAllah. InsyaAllah boleh. Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Okey, saya bagi masa dalam 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Saya rasa dah tak ada ni. Tak ada apa yang nak ditanya lagi mungkin. Setakat inilah. Saya rasa selepas ini bila anda memulakan untuk mengisi borang tu, mungkin anda akan ada soalan-soalan lah. So nanti akan boleh tanyakan nanti dalam grup WhatsApp. Okay? Baik, saya mewakili Pusat Matrikulasi, pengurusan Pusat Matrikulasi, mewakili Dekan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Faridah Sabli di atas taklimat yang sangat baik yang telah disampaikan sebentar tadi kepada para pelajar baharu matrikulasi sesi 2020-2021. Diharap apa yang telah disampaikan tadi sebahagian besarnya telah dapat difahami dengan baik, dan sekiranya ada permasalahan nanti boleh ditanyakan semula di dalam grup WhatsApp insyaAllah. Jadi Puan, ada apa lagi Puan? Okey, daripada saya pun nak ucap terima kasih banyak kepada Pusat Matrikulasi bagi ruang dan peluang pada saya untuk seberi sikit sharing lah ataupun explain berkaitan maklumat TKK. So saya nak wish good luck kepada semua pelajar baru. Sangat saya tahu sesi pembelajaran yang sangat mencabar. Belajar online, tak masuk pun kuis, tak tahu kuis macam mana. So boleh go through dekat website, boleh tengok directory mana bahagian pentadbiran yang perlu tahu. Maksud bahagian akademik yang core lah, akademik, bahagian pelajar. Ada apa-apa boleh darat dengan TDHAM. Jangan simpan masalah, kena share. Sebab di zaman yang sangat mencabar ni, belajaran yang norma baru ni, so kena banyak-banyak tanya, kena explore. So all the best. Saya tahu semua sangat bijak, sangat smart, belajar sangat cemerlang, dan sesi 3.75 yang tu tak ada hal. Saya rasa semua boleh dapat 3.75. So all the best daripada saya tu je kot. Ada apa-apa boleh feel free untuk email saya, insyaAllah saya akan reply. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Puan. Okey, sebagai tambahan untuk hari ini ada 2 kumpulan yang ada kuliah atau tutorial, iaitu FA04 1A dan FA02 1A. Jadi untuk pengetahuan,
pelajar FA04-1A dan FA02-1A, kelas anda telah diberikan pelepasan oleh dekan. Boleh maklumkan kepada para pensyarah yang terlibat dengan subjek ini, boleh maklumkan kepada mereka bahawa anda terlibat dengan taklimat PKK. Jadi saya rasa setakat ini sahaja sesi taklimat kita pada sesi ini. Saya ucapkan terima kasih di atas komitmen semua. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.